cahaya dioptik. So, ini kita masuk subtopik yang baru, pantulan dalam penuh. So, diharapkan selepas saya selesai kelas pada hari ini, semua pelajar boleh menerangkan apa yang dimaksudkan dengan sudut genting dan juga pantulan dalam penuh. Kemudian yang kedua, boleh menghubung kaitkan sudut genting dengan indeks biasan. So, hubung kait ini merujuk kepada persamaan N sama dengan 1/C. Kemudian yang ketiga, boleh menyelesaikan masalah yang melibatkan pantulan dalam penuh. So, masalah ini adalah masalah penghitungan. Biasanya melibatkan juga, dia akan berkait juga dengan sudut genting. Okay, apa yang dimaksudkan dengan pantulan dalam penuh? So, kita perhatikan gambar foto 6.1 boleh rujuk di dalam buku teks kamu. Foto 6.1 menunjukkan seekor penyu di bawah permukaan air. Imej pantulan penyu dapat dilihat pada sempadan air dengan udara. Jadi kalau nak tengok ni, kita tengok daripada dalam air. Maksudnya kalau yang ni, kalau kita jadi penyelam, kita nampaklah kalau di permukaan air, kita akan nampak imej tersebut. Kalau di rumah kamu ada aquarium, kamu boleh tengok aquarium tersebut. Perhatikan daripada bahagian sisi dan perhatikan di bahagian permukaan air daripada bawah. Bagi sisi bawah, maka kamu akan dapat lihat imej kalau ada ikan dalam tu, nampaklah imej ikan tersebut. So, fenomena ini dikenali sebagai pantulan dalam penuh cahaya. So, pantulan dalam penuh cahaya ni, dia hanya akan berlaku kalau cahaya tersebut merambat ataupun bergerak daripada kawasan ataupun medium yang berketumpatan optik yang tinggi ke medium berketumpatan optik yang rendah. Kalau sebaliknya tak boleh. Maknanya kalau daripada rendah yang ke tinggi, tak boleh berlaku pantulan dalam penuh. Itu syarat je. Syarat yang utama lah, syarat yang pertama. Ada syarat yang lain. Lepas ini kita akan jumpa syarat yang kedua. Okey, nampak video ni? Nampak, cikgu. Okey, nampak dia bergerak Lampu tu nampak tak? Cahaya nampak tak? Nampak, cikgu. Okey. Cuba perhatikan ni menggunakan cahaya laser. Menggunakan cahaya laser. Macam saya pegang ni lah. Ni saya pegang ni, kamu nampak lah ni. Cahaya laser ni, nampak? Ni. Nampak tak? Nampak, cikgu. Warna apa ni? Hijau, cikgu. Warna hijau. Okey. So yang kamu nampak ni, saya boleh ubah ni. Yang ini dia menggunakan pembelauan cahaya. Kita dah belajar dah. Berkaitan dengan pembelauan gelombang. Okey, baik. Cuba kamu perhatikan bagaimana cahaya laser tadi ini boleh keluar di bahagian hujung. Jadi mesti ada sebab dia. Padahal kalau kamu tengok di sini, perhatikan di sini dia punya fiber optik ini ada bentuk gelung ni. Tapi cahaya terkeluar dekat hujung. So bagaimana dia berlaku? Kita kena faham berkaitan dengan pantulan dalam penuh. Kita lihat fenomena ni. Yang dipanggil sebagai logam maya ni. Yang ni berlaku biasanya adalah pada waktu tengah hari yang sangat panas. Kalau perhatikan di permukaan jalan itu seolah-olah ada air. Kalau jalan tu jalan tidak rata, kita akan nampak seolah-olah ada lopak-lopak air. Okay. So ini juga berlaku adalah disebabkan oleh pantulan dalam penuh. Okay. Ini lagi satu eksperimen. Eksperimen ni kita boleh buat di sekolah lah nanti tapi dah kita buat PDPR. Kita tengok video dululah. Okay. So kalau kamu perhatikan di sini, air yang dipancut keluar daripada botol yang telah ditebuk. Kemudian kita halalkan menggunakan pen cahaya laser tadi ini, masuk dan melalui pancutan air. Walaupun pancutan air ini kita nampak dia melengkung turun ke bawah, tetapi cahaya laser tadi ini nampaknya dapat bergerak sampai ke bawah. Seperti yang dapat kamu lihat, ada cahaya warna hijau di tangan. Tengok. Perhatikan. So yang ini.
Jadi fenomena yang berlaku ni kalau nak jelaskan, nak kena faham berkaitan dengan pantulan dalam penuh dan juga sudut genting. Okey, jadi untuk memahami dia, kita tengok aktiviti 6.3. Aktiviti ini boleh juga dilaksanakan di sekolah yang sebenarnya. Pelajar boleh buat. Kita memang ada alat yang lengkap untuk kamu buat eksperimen ni. Jadi insyaAllah kalau kita kembali ke sekolah, insyaAllah pada awal tahun depan yang ada kala kesempatan, kita akan buat balik mana-mana eksperimen yang mana kita dah ketinggalan. Okey, tujuan memerhatikan fenomena pantulan dalam penuh dan menentukan sudut genting kaca. Okey, so yang saya pegang ini ialah kaca. Ini adalah bongkah kaca semi bulatan. Nampak yang saya pegang ni? Nampak tak? Bongkah kaca semi bulatan. Kamu tengok gambar saya sama lah. Nampak tak ni? Kelas? Nampak cikgu. Okey. Baik. Jadi alat radas yang diperlukan adalah seperti blok kaca semi bulatan, kotak sinar. So ini adalah kotak sinar. Yang saya pegang ni, ini adalah kotak sinar. Kemudian kita perlukan jangka sudut ataupun protractor lah. Ni kita guna ni. Okey. Kemudian selain itu kertas putih dan juga bekalan kuasa. Bekalan kuasa ni nak menghidupkan kotak sinar tadi ni. Okey, lukis garis lurus A, B dan garis lurus yang berselanjang PQ di atas keping kertas putih. Merujuk dalam buku teks kamu. Sediakan susunan radas seperti yang ditunjukkan dalam raja 6.18. Titik O ialah pusat blok kaca semi bulatan tersebut. Seperti ini. Ini ya, kamu dapat lihat di dalam buku teks kamu raja 6.18. Okey, diletakkan di atas kertas putih di blok kaca ni. Okey, so saya buat simulasi saja tunjuk pada kamu. Tetapi dalam masa yang sama, dan sebenarnya saya telah pun rakamkan video. Nanti dia akan masukkan video di sebelah dan perhatikan. Okey, apakah yang berlaku apabila sinar tersebut masuk melalui bongkah kaca ni. Okey. Perhatikan. Okay, yang pertama, hidupkan kotak sinar supaya satu sinar cahaya ditujukan sepanjang QO. Perhatikan sinar biasan dalam udara. So di bahagian atas ini adalah udara, ini adalah bongkah kaca seperti yang kamu lihat dalam video ni. Okay, nampak tak video ni? Kelas nampak tak video ni? Nampak cikgu. Okey, baik. Sekarang ni kita tengok sinar. Yang berwarna kuning itu adalah sinar cahaya. Bila dia keluar, perhatikan, ianya bergerak lurus. Jadi pada ketika ini, sudut 7. So sudut 7 letak di sini di dalam bongkah kaca. Okey. Semua sinar, kalaulah melalui garis normal, ini garis normal nampak betul-betul ni. Melalui garis normal, dia akan bergerak lurus. Okay. Dalam kes ini dia bergerak lurus sampai ke O, kemudian sinar ini keluar ke udara, juga bergerak lurus. Bermakna di sini sudut 7-nya adalah kosong dan sudut biasanya juga adalah kosong. Okey, baik, kita lihat yang seterusnya apa yang berlaku. Langkah yang seterusnya. Okay. Alihkan kotak sinar supaya satu sinar cahaya dituju ke titik O dengan sudut 7I. Yang kecil. Jadi dia letakkan yang kecil dan kita perhatikan sinar biasan dalam udara. Apakah yang berlaku? Tengok sinar biasan dalam udara dan juga sinar pantulan. So ada dua sinar dekat sini. Satu, yang ini dipanggil sebagai sinar biasan. Yang ini dipanggil sebagai sinar pantulan. Okey. Sekarang kamu perhatikan di dalam video di sebelah tu, kamu perhatikan sinar pantulan ni kita kurang nampak sikit. Tapi memang wujud.
Cuma dia punya kekuatan, dia punya kecerahan itu, keamatan jaya itu kurang. Jadi bila dalam video ni kita tak berapa nak nampaklah sinar yang dipantulkan tadi ini. Okay. So ini yang berlaku. Tengok seterusnya, langkah yang seterusnya. Sebelum tu tengok label. Ingat kita nak label untuk sinar 7, sudut 7, kita ukur daripada mana? Garis normal. Mesti daripada garis normal. Begitu juga sinar yang dibiaskan juga diukur daripada garis normal. Okey. Langkah yang seterusnya, ulangi langkah 4 dengan sudut 7i yang semakin besar sehingga sudut biasan R hampir 90. So kita gerakkanlah. Kita gerakkan lagi kotak sinar tadi ini. Okey. Kita nampak fenomena yang berlaku. Masih ada sinar biasan dekat sini dan juga sinar pantulan yang kurang jelas lah. Dan kita nampak kat sini. Nampak dalam video ni, ini adalah sinar pantulan, ini adalah sinar biasan. Okay. Jadi kalau kita nak label dia punya sudut 7, itu adalah sudut biasan. Perhatikan label. Itu kena tahu label. Sebab takut keluar dalam periksaan dia bagi gambar rajah, kita tak tahu pula. Mana satu sudut 7, mana satu sudut biasan, mana satu sudut pantulan. Kita tak tahu pula. Okey, ini yang berlaku. Dan seterusnya, laraskan kedudukan kotak sinar supaya sinar biasa merambat sepanjang OB. So ni daripada O ke B, iaitu sudut biasanya bersamaan 90 darjah. So sekarang yang kamu nampak warna kuning, OB ini adalah sinar biasan. Jadi sudut biasanya diukur daripada garis normal. So nilainya adalah 90 darjah. So tandakan lintasan sinar 7. So ini adalah sinar 7. Kita perlu tandakan dia. Okay, so ini adalah sudut 7. Sudut biasan 90. Dan kita tandakan pangkah dekat sini. Sekali lagi, apa yang perlu dibuat? Langkah yang seterusnya ialah kita akan keluarkan. Tadi duduk ada bongkar, terus sekarang kita keluarkan. Bila keluarkan, kita akan sambunglah pangkah yang telah pun kita tanda-tandai di sini untuk mendapatkan sudut 7. Okey, so ini adalah sudut 7. Kita gunakan protractor, ukur sudutnya. Kita akan dapat bacaannya adalah lebih kurang 41.81 darjah. Jadi kalau kamu buat eksperimen ini di sekolah, kita akan dapat nilainya hampir sama juga dengan 41.81 darjah. Okay. So sudut ini dikenali sebagai sudut genting. I ni sekarang ni 41.81 ni dikenali sebagai sudut genting. Jadi kalau kita nak tentukan sudut genting ini, kita kena pastikan sudut biasanya adalah bersamaan 90 darjah. Jadi kalau orang tanya apakah takrifan bagi sudut genting? Sudut genting, dengar betul-betul sebab tak ada dalam buku. Sudut genting ialah sudut 7. Sudut genting simbolnya C. Sudut genting ialah sudut 7 apabila sudut biasan 90 darjah. Jadi makna dekat sini kalau kita nak cari sudut genting, kita kena cari sudut 7 pada ketika sudut biasan 90 darjah. Kalau sudut biasanya bukan 90 darjah, maka I di sini bukannya sudut genting. Jelas yang tu? Kelas? Jelas, cikgu. Okey, baik. Kemudian kita teruskan eksperimen ini, kita nak tengok apa kaitannya dengan sudut genting tadi ini. Kalaulah kita letakkan sudut 7 kurang daripada 41 darjah, 41.81 darjah. So apa yang kita nampak, apa yang akan berlaku, kita dapati bahawa
sinar akan keluar ke udara, menjauhi garis normal lah. Sebab dia keluar ke udara, maknanya ini kawasan ini mempunyai kecepatan optik yang rendah. Jadi dia menjauhi normal. Okey. Dalam masa yang sama, ada juga sinar pantulan yang lemah. Ini yang berlaku. Okey. Kalau I kurang daripada 41.81 ataupun dengan kata lain, jika I kurang daripada C. Okey, so kita boleh ukurlah sudut tuju dekat sini. Sudut biasa di sini berkemungkinan dapat lebih kurang dalam 60 darjah. Baik, seterusnya, apa pula yang akan berlaku jika sudut tuju lebih besar daripada sudut genting? Maknanya kita buat lebih besar. Contohnya kalau 42 darjah, adakah lebih besar daripada 41 kelas? 42 darjah, kalau saya ambil I ni 42 darjah, adakah ianya lebih besar daripada sudut genting C? Kelas? Ya, Dengar tak? dengar ya. Besar atau kecil? Kalau saya guna sudut dia I 42. Adakah lebih besar daripada sudut genting C? Lebih besar. Dia lebih besar. Dia tak kisahlah. Contohnya lah kalau saya letak 41.82. Lebih besar ataupun lebih kecil daripada C? Lebih besar. Dia, nampak dia lebih je, maknanya lebih besar lah. Kalau lebih besar, maka akan berlaku perkara ni. Contoh dekat sini saya gunakan 43. Saya tandakan sebagai 43. Dia akan berlaku perkara ni. Makna dia tidak wujud lagi sinar biasan. Tak ada lagi sinar biasan. Kalau kamu tengok dekat video ni pun, lebih daripada 41, tidak ada lagi sinar biasan. Tak wujud sinar biasan. Yang hanya ada ialah sinar pantulan. Sinar pantulan ini pun kita akan nampak ianya adalah terang. Nampak dia jelas. Sinar pantulan ni kita nampak dia keadaannya sinarnya adalah kuat. Sinarnya adalah kuat. Okay. Jadi tidak ada lagi sinar biasan. Kalau berlaku macam ni, kalau kamu tengok sudutnya katakan 43 dan kalau kita ukur sudut di sebelah sini yang nama dia sudut pantulan dah, sinar pantulan, maka ini adalah sudut pantulan dan sudutnya juga adalah sama. Kalau I-nya 43, maka sudut pantulan di sini juga adalah 43 darjah. Ini kena ingat dia sudut tuju sama dengan sudut pantulan. Maka fenomena ini yang kita namakan, kita bagi nama dia fenomena ini sebagai pantulan dalam penuh. Pantulan dalam penuh. Okey. Jadi untuk berlaku pantulan dalam penuh, sinar cahaya pada peringkat awal tadi ini dah dimaklumkan pada kamu, sinar itu mesti bergerak daripada kawasan yang mempunyai ketumpatan optik yang tinggi. Maknanya dalam kaca ni, air ni. Okey. Mempunyai ketumpatan optik yang tinggi. Sinar tu mesti masuk menuju sini. Ke kawasan ataupun medium yang mempunyai ketumpatan optik yang rendah. Tu yang di udara ni yang rendah. Yang dalam bongkah ni yang tinggi. Itu syarat yang pertama. Okey, syarat yang kedua untuk berlaku ni, dia kena penuhi kedua-dua sekali. Syarat yang kedua, sudut tuju ini mesti melebihi sudut genting. Kalau kaca ni, dia ada sudut genting dia tersendiri lah. Sudut gentingnya dalam eksperimen yang ini kita dapat 41.81 darjah. Contohlah kita dapat. Maka di sini kalau dah 43 makna lebih. Maka bila lebih, ia boleh berlaku pantulan dalam penuh. Jadi untuk berlaku fenomena pantulan dalam penuh ini ada dua syarat. Kena ingat yang ni. Penuhi dua-dua ni. Pertama, sinar tadi ini mesti bergerak daripada satu medium yang mempunyai ketumpatan optik yang tinggi ke medium
yang mempunyai ketumpatan optik yang rendah. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, sudut tujunya, sudut tuju I mesti melebihi sudut genting C. Kalau dia tak lebih, tak akan berlaku. Macam tadi, macam dekat sini. Kita tengok yang awal tadi, yang ni. Yang ni tak berlaku pantulan dalam penuh. Sebab apa? Dia 30 darjah kurang daripada 41+81 darjah. So ini bukan pantulan dalam penuh. Walaupun nampak ada sinar yang dipantulkan, tetapi masih lagi ada sinar biasan. Okey, berbanding dengan yang ini. Tidak ada sinar biasan. Yang hanya adalah sinar pantulan. So fenomena ini dinamakan sebagai pantulan dalam penuh. Jadi untuk berlaku pantulan penuh ni yang sebenarnya dia ada kaitan juga dengan sudut genting. Jadi sudut genting ni dia main peranan untuk makluman kamu, bahan-bahan seperti kaca, perspek, bahan-bahan lutsina, belian, intan belian ataupun batu-batu permata, semuanya mempunyai sudut genting yang tersendiri sebab dia bergantung kepada ketumpatan optik bahan tersebut. Okay? Kalau dia mempunyai ketumpatan optik yang lebih tinggi, maka sudut gentingnya akan menjadi lebih kecil. Lebih tinggi, lebih kecil. Maknanya dia pantulan dalam penuh lebih mudah berlakulah. Sebab untuk berlaku pantulan dalam penuh, dia mesti sudut tuju melebihi sudut genting. Okay. Ini video penuh. Kalau kita buat, nak tunjuk. Kita tengok semakin bertambah sampai satu tahap kita dapati bahawa tidak wujud lagi sinar biasa yang hanya ada sinar pantulan. Okey, ada soalan setakat ni? Okay, yang ini kamu boleh lihat di dalam buku teks kamu. So saya tak perlu bincang lanjut dengan kamu yang bahagian ini. Sebab apa? Sebab dalam eksperimen, sepanjang eksperimen tadi, saya telah pun jelaskan kepada kamu. Bila kamu baca ni, sepatutnya kamu fahamlah. Contohnya saya baca dekat sini. Okay. Apabila alur cahaya merambat dari medium lebih tumpat ke medium kurang tumpat, cahaya akan terbias menjauhi garis normal. Sebahagian kecil alur cahaya terpantul ke dalam bongkah kaca. Pada ketika ini, sudut tuju I adalah kurang daripada sudut pada ketika ini sudut tuju I adalah kurang daripada, bukan sudut biasa, ini silap. Sudut genting C. Sudut genting C. Okay. Dan pada ketika kalau tengok, bila I sama dengan C, sudut tuju sama dengan sudut genting, maka akan berlaku fenomena, maka kat sini yang akan berlaku, kita akan dapat sudut biasanya adalah bersamaan dengan 90 darjah. Okay. Seterusnya, apabila I lebih besar daripada C, apa yang akan berlaku? Dia akan berlaku pantulan dalam penuh. Okey. Ini. Okey, lagi sekali diulangkan pada kamu. Okey. Pantulan dalaman cahaya di permukaan dalam medium apabila sudut tuju dalam medium yang lebih tumpat melebihi sudut genting. Aku tak faham yang ni pun tak apalah. So, yang penting ni syarat ni yang nak kena tahu. Yang syarat ni saya dah sebut tadi sebelum ini. Okay, ada dua syarat. Apakah syaratnya? Cuba ingat balik syarat yang saya sebut tadi. Okay, untuk berlaku pantulan dalam penuh. Sebab yang soalan dia akan tanya ni. Soalan mungkin dia tanya, adakah berlaku pantulan dalam penuh? Jadi kamu kena perhatikan, adakah dia memenuhi kedua-dua syarat ni? Aktiviti 6.4, okay, kalau kamu perhatikan, dia perlu bincang secara berpasangan. Okay? Jadi, kalau bincang ni, kita akan ambil masa lah. So, saya terus bincang dengan kamu.
Jadi kalau boleh catat, kamu catat. Okey. Teliti rajah 0.2 yang menunjukkan perambatan sinar cahaya dari cahaya ke udara dengan sudut tuju I sama dengan sudut genting C. Perhatikan. Okay. Bincang dan lengkapkan pernyataan berikut. Hukum Snell bagi perambatan sinar cahaya dari kaca ke udara ialah, yang ini kita dah belajar pada peringkat awal pada kelas sebelum ini. Okay. Iaitu N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Di mana N1 ini kalau daripada gambar rajah ni merupakan indiak biasan bagi kaca, sebab duduk dalam kaca ni dia bagi N1. Kemudian N2 indiak biasan udara. N2 duduk di udara. Okey. Sudut theta 1, sudut tuju dalam kaca. So sudut tuju dalam kaca. Dan theta 2 sudut biasan dalam udara di bahagian ini. Ini sudut biasan ni adalah 90 darjah. Sudut tuju di sini adalah bersamaan dengan C, iaitu bersamaan dengan sudut genting. Okay. Jadi diringkaskan dapat macam inilah. Theta 1 sama dengan C. Theta 2 sama dengan 90. Dan N2 sama dengan 1. Kenapa N2 sama dengan 1? Siapa boleh jawab? Kelas. Kenapa N2 ni saya samakan dengan 1? Kelas sebelum ni yang sebenarnya kalau kamu perhatikan, kita dah dibincangkan. Kenapa N2 ni boleh dapat 1? Adakah saja-saja nak letak 1? N2 ni apa dia? Kelas? N2? Tak dengar suara. N2 apa dia? Indeks biasan medium. Indeks biasan? Medium. Medium. Medium apa dekat sini? Medium apa yang kamu nampak? Medium N2 ni medium? Udara. Udara. Okey. So satu ni ialah apa? Satu ni apa? Ni yang saya letak satu ni kat sini. N2 sama dengan 1. Satu ni apa? Udara. Apa udara? Indeks biasan. Indeks biasan bagi apa? Udara. Bagi udara. Makna dekat sini N2 ialah indeks biasan udara. Indeks biasan udara nilainya adalah 1. Indeks biasan bagi dalam vakum juga. Kita ambil nilainya 1. Dia tak kurang daripada 1. So nilai indeks biasan dia tak kurang daripada 1. Kalau kamu perasan, kalau kamu tengok dalam kelas sebelum ini, dalam jadual bagi indeks biasan, bagi medium, kalau kamu perhatikan untuk kaca ke perspek apa semua, nilainya semuanya lebih daripada 1. Sebab indeks biasan ni dia merujuk kepada ketumpatan optik bahan tersebut. Iaitu nisbah di antara laju cahaya di dalam udara dengan laju udara di dalam medium. So buka balik. Apakah yang dimaksudkan dengan indeks biasan? So indeks biasan ini sama dengan 1 sebab apa? Sebab di sini ialah indeks biasan udara. So ingat sampai matilah indeks biasan bagi udara adalah sama dengan 1. Okey? So, dalam vakum pun kita ambil nilainya adalah 1. Okay. So daripada nilai-nilai ini bila kita ganti masuk dalam persamaan hukum Snell, kita akan dapat macam ni. N1 sin C sama dengan N2 sin 90 darjah. Okey, so kita ringkaskan. Di mana kalau sin 90 darjah ni sama dengan berapa? Sin 90 sama dengan berapa kelas? Sin 90 sama dengan berapa? 1. 1. 1. Okey, N2 sama dengan berapa? 1. 1. 1 darab 1 dapat 1 lah kan? Okey. N1 ialah indeks biasan medium.
Okay, N1 ialah indeks biasan medium, iaitu kat sini, dalam kes ini kaca lah N1. Okay, sin C, kita tak tahu. Yang kita tahu ialah sin. Yang kita tahu ialah dia letak simbol C, iaitu sudut genting. Jadi apabila kita ringkaskan persamaan ini, maka kita dapatlah persamaan N1 sama dengan 1 per sin C. So secara umumnya, persamaan ini akan ditulis sebagai, nanti, okay, N sama dengan 1 per sin C. Okay. Jadi ini kita jumpa lagi satu persamaan indeks biasan, iaitu N sama dengan 1 per sin sudut genting. C ialah sudut genting. Okey, kelas sebelum ini kita dah belajar dah untuk mencari indeks biasan. Ada berapa formula kalau kamu ingat? Ada berapa formula dah yang kita dah jumpa sebelum ni? Kenapa? Ingat tak ada berapa formula? Formula yang pertama apa? N sama dengan? Sin I per sin R. Okey, lagi? Yang kedua? Yang kedua? Yang kedua, N sama dengan? N sama dengan C per V. Okey, C per V. C itu ialah hal laju cahaya di dalam vakum ataupun di udara. Dan V ialah hal laju cahaya dalam medium. Okey, lagi satu. N sama dengan? Dalam? Vakum. Dalam? N sama dengan dalam? Nyata Dalam nyata per? dalam ketara. Dalam ketara. Okey, ada berapa formula yang kita dah belajar sebelum ni? Ada berapa dah formula yang kita belajar sebelum ni untuk menentukan indeks biasan? Ada berapa dah? 2. Hai, tadi dah terang satu. Ada 3. Okey. Terus masuk hari ni jumpa lagi satu. So sekarang ni formula untuk menentukan indeks biasan dah ada berapa semua? 4. Ada 4. Okey, so kena ingat walaupun ada formula yang akan diberikan dalam peperiksaan. Dan biasanya formula-formula ini akan digunakan untuk buat penghitungan ataupun kita nak melihat hubungan di antara pemboleh ubah. Apakah hubungan di antara indeks biasan N dengan sudut genting contohnya. Okey, apakah hubungan di antara indeks biasan dengan ketumpatan optik bagi suatu bahan. So semuanya kita boleh rujuk melihat pada persamaan. Okey. Baik, so ini adalah secara umum N sama dengan 1 per sin C. Okay, ini penyataannya ada di dalam buku teks kamu boleh baca. So ditunjukkan di sini bagaimana menggunakan persamaan ini untuk menentukan sudut genting. Okay, apabila kita mengetahui berapakah nilai N, iaitu dia punya indeks biasan untuk intan contohnya di sini 2.42, kita ganti masuk dalam persamaan, kita boleh cari nilai C. Jadi di sini kemahiran matematik kamu diperlukan. Bukan setakat kemahiran matematik, kamu juga mesti ada kemahiran untuk menggunakan kalkulator kamu. Jangan tersilap pula, dekat sini ada sin, songsangan sin dekat sini. Sin kuasa negatif 1. Dia songsangan sin. So kena shift, tekan shift tu, baru tekan sin. So dah akan dapat yang ini. Dan ganti masuk. Okay, biasanya ada kurungan lah dekat sini. Nilai dekat sini kita ganti masuk lah berapa? 1 per 2.42. Kalau nak tak mau kira nilai yang ni terlebih dahulu pun tak ada masalah. Terus tekan saja 1 bahagi 2.42 tutup kurungan. So kamu akan dapat bacaannya 24.4 darjah. Okey. So yang merisaukan saya adalah penggunaan kalkulator. So kamu kena biasakan diri menggunakan kalkulator. Okey. Jadi sudut genting suatu medium adalah bergantung kepada ketumpatan optik medium itu.
So semakin tinggi indeks biasan medium, maka semakin kecil sudut genting medium tersebut. Okey, contohnya misalnya belian. Perempuan sukalah belian ni. Apa batu permata yang digunakan untuk membuat bahan barang perhiasan contohnya. Jadi nilainya itu akan lebih tinggi jika ianya mempunyai ketumpatan optik yang tinggi. Sebab bila dia mempunyai ketumpatan optik yang tinggi, indeks biasanya itu akan tinggi. Dan sudut gentingnya akan kecil. Okey, bila sudut genting kecil, sudut gentingnya kecil, maka dia mudah berlaku pantulan dalam penuh. Kalau kamu tengok dalam intan belian tu, kalau kamu perhatikan, okey, yang tu kita akan bincang dalam kelas yang akan datang nanti. Di mana kita tengok dia pantulan daripada bahagian dalam. Bukan pantulan daripada permukaan belian itu, tetapi di bahagian dalam belian tersebut. So kalau kamu pergi kat kedai bahan perhiasan untuk mengukur, nak tengok adakah itu merupakan belian yang palsu ataupun tidak, dia menggunakan kanta untuk melihat keamatan cahaya yang dipantulkan di dalam belian tersebut. Itu kita akan bincang dalam kelas yang akan. Tajuk ni menarik yang sebenarnya sebab dia banyak berkaitan dengan kehidupan seharian. Okey. Baik. Jadi dekat sini kita dah dapat, okey, saya tulis dekat sini kalaulah ketumpatan optiknya adalah tinggi, saya letak ketumpatan simbolnya ialah rho, maka nilai indeks biasanya adalah tinggi N dan sudut gentingnya adalah lebih kecil. Kalau sudut gentingnya lebih kecil, maka dia lebih mudah berlaku pantulan dalam penuh. Okay. Jadi kalau kita nak tengok nak supaya dapat berlaku pantulan dalam penuh dengan mudah, maka kita carilah bahan yang mempunyai indeks biasan yang tinggi sebab sudut gentingnya adalah kecil. Okey, ni ada soalan. Okey. Saya bagi masa dekat kamu untuk jawab soalan ini. Tengok sama ada kamu boleh menggunakan persamaan ataupun tidak. Okey, setakat sekarang kita dah tahu apa persamaannya yang kita tahu. Persamaannya apa yang kita dah jumpa. Untuk hari ini persamaan apa yang kita dah belajar? Kita jumpa persamaan apa untuk hari ini? N sama dengan 1 per sin I. Ini ada persamaan yang kita dah belajar pada hari ini. Okey, persamaan lain kita dah belajar dah. Yang lain tu seperti apa yang kita belajar? Persamaan lain sebelum ni kelas. Yang pertama N sama dengan sin I per sin A. N juga C per V. N juga H per H. Dalam nyata per dalam kedara. Okey, so ada 4 persamaan. Okey, jadi kita nak selesaikan soalan yang pertama. Okey, siapa nak jawab? Nak guna persamaan apa? Kelas? Nak guna persamaan apa? N H per N sama dengan 1 per sin C. C. Okey. So, sebelum kita nak selesaikan, apa maklumat yang telah diberikan di sini? C. Indeks biasan. Indeks biasan. Indeks biasan apa simbolnya? Simbol bagi indeks biasan apa? N. N. Jadi kita tulis dulu dalam bentuk matematik supaya nanti senang kita nak nampak nak guna persamaan apa yang sesuai. So N di sini yang boleh kita, N ialah indeks biasan yang diberikan bersamaan dengan 1.33. Indeks biasan tiada unit. Okey, baik. So berdasarkan maklumat yang diberi, yang mana yang boleh kita gunakan untuk menyelesaikan masalah
Jadi kalau kita dah tahu lah yang kita nak bincang ni adalah berkaitan dengan sudut genting, sudah pastilah yang ada sudut genting. So persamaan yang kita gunakan ialah N sama dengan 1% C. Okey, cuba cari sekarang berapa nilai C? 0.75 darjah. 0.75 darjah. Okey, ada yang dapat 0.75 darjah. Okey, ada lagi? Ada pelajar yang dapat 0.75 darjah. Okey, ada lagi? Ada lain? Tekan kalkulator tu. Yang saya bimbang ialah tekan kalkulator tu. Takut silap. Saja ikut padam-padam. Salah kot. Salah kot. Okey. Okey. Ada siapa yang nak cuba? Ada? Lambat ni. Esok dalam periksa kamu ada. 48.75 darjah. Okey, 48.75 darjah. Okey, ada lagi jawapan yang lain? Pelajar lain? Kamu kena cuba. Okey, baik. So, gunakan persamaan N sama dengan 1% C. Okey. Kita pemudahkan. So, dapat jawapan di sini. 48.75 darjah. Okey. Tulis dulu. Okey, tulis dulu di atas kertas, kemudian barulah tekan kalkulator. Janganlah terus tekan kalkulator, takut silap. Okey? Tulis dulu. Okey, lagi satu yang saya nak peringat ni, saya silap pula. Kamu ingat C kat sini, N sama dengan C per V. C di sini sudut genting pula, tak? C di sini ialah apa? Laju cahaya, iaitu 3/10 kuasa 8 meter saat. C di situ. Jangan buat silap. Jangan buat silap, tengok formula tersilap pula. Yang dalam atas, yang kat atas ni, C di sini ialah sudut yang ini adalah sudut genting. Okey, kita tengok soalan ni pula. Rajah menunjukkan suatu sinar cahaya yang memasuki permukaan prisma. Indeks biasan prisma bagi kaca tersebut ialah 1.5. Maknanya dia bagilah nilai dekat sini, apa dia? N. Okey, cari sudut genting prisma kaca. Lengkapkan laluan sinar cahaya yang memasuki prisma kaca tersebut. Okey. So, pertama, cari sudut genting. Boleh cari sudut genting? Cara perhitungan dia, dia bagi dekat kepada kita N. Maka boleh cari sudut genting dengan menggunakan persamaan tadi. Ada? Plus. Boleh? Siapa yang nak cuba? Ada kat sini tak? Nurin Hakimah ada tak? Nurin Hakimah ada tak? Aina Batrisha AG1 ada? Aina Batrisha AG1. Tak ada ke? Jangan ramai-ramai yang tak ada. Ramai tadi yang masuk ni. Muhammad Luqman ada? Muhammad Luqman bin Muhammad Yusuf. 4 AG1 ada tak? Senyap Nurin Jazlina ada ke tak? Ada Nurin Jazlina? Ada, cikgu. Apa jawapan dia?
Berapa sudut genting prisma kaca? Sudut genting dulu. Berapa dapat? Formula dia ke apa cikgu? Tak, jawapannya. Berapa sudut genting? 1.49. Sudut genting 1.49. 42. 42 apa? 42 darjah. Cukup 42 darjah, betul? Okey, baik. Kemudian ada lagi orang lain? Nurhana ada tak? Nurhana, Nabila. Nurhana ni kelab tak datang kelas ni. Ada tak? Chazwina Alia. Ada? Kelas 4 AG1. Chazwina Alia. 4 AG1. Tak ada? Alis Harinani. Alis Cikgu. Harinani. Ada? Berapa jawapan kamu dapat? 41.81. 41.81. Okey, yang tadi tu dia ringkaskan kot dapat 40 berapa tadi? 42 ya? Yang awal tadi 42 cikgu. 42. Okey, baik. Jadi semak jawapan. Jadi N diberikan. Formula yang digunakan N sama dengan 1/C. Dan jawapan yang kita dapat ialah 41.8. Berapa tadi? 81. 81. Okey. Baik, saya nak peringatkan di sini, bila kamu menulis jawapan, jawapan ni, tulislah pada 2 titik perpuluhan. Kalau boleh tulis pada 2 titik perpuluhan, tulis jawapan pada 2 titik perpuluhan. Macam dekat sini dia 41.8. Sepatutnya tulis 41.81. Okey, seterusnya lengkapkan laluan. Laluan ni, sinar ni sampai dekat sini. Permukaan ni. So, mana dia pergi sinar ni? Okay. Baik, tadi kita dah bincang. Asas dia, kita dah belajar tadi. Pada peringkat awal eksperimen tadi, kalau kamu tengok, kita halalkan dia melalui apa tadi? Daripada Q ke O. Iaitu melalui garis normal, betul? Kalau melalui garis normal, sinar tu apa berlaku? Dia akan bergerak lurus. Dia tidak dibiaskan. Dia akan bergerak lurus. Sebab apa? Sudut tuju dia kosong. Sudut biasanya pun kosong. Ingat yang ni. Yang ni kena ingat. Okey. Kelas dengar tak ni? Pastikan ni. Jangan buat silap. Okey. Selepas itu, bila sampai pada permukaan ini, maka perlulah dilukis terlebih dahulu garis normal. Tengok betul langkah-langkah dia. Lukis garis normal. Baik, bila kita dah lukis garis normal, kita boleh tentukan apa dekat sini? Sudut tuju. Okey, siapa nak jawab? Berapakah nilai sudut tuju? Berapa nilai sudut tuju kelas? Apa yang nak panggil nama apa dia? Berapa sudut tuju? Ni matematik. Bukannya jangan masuk fizik, dah masuk matematik ni. Muhammad Syamir. Ada tak Muhammad Syamir? Muhammad Syamir bin Aminuddin 4 AG2. Ya, ada cikgu. Ada. Okey, berapa sudut tuju? Sudut tuju ni duduk dekat sini. Ni sudut tuju. Berapa sudut dia? 30 cikgu. 30. Macam mana kamu kira dapat 30? Okey. Ada pelajar lain yang nak cuba? Okey. Tak apa. 30. Ada pelajar lain? Kamu tak payah malu. Kamu kena cuba. Salah pun tak ada masalah. Aina Nabila. Ada? Ada? Aina Nabila ada tak? Okey. Siapa tadi? Siapa yang nak cuba tadi? Saya. Okey. Saya tu siapa? Azura. Azura. Okey. Berapa jawapannya? Berapa sudut tuju? 90. Sudut tuju 90. Sudut tuju ni dikira daripada mana? Daripada garis normal sampai sini kan. Ni sinar tuju kan? Ini adalah sinar tuju. Nampak tak arrow yang saya gerakkan ni? Nampak cikgu. Okey. So ini adalah sinar tuju. Kalau sudut tuju kita kira daripada garis normal. Maknanya daripada sini garis warna merah
Yang warna merah ni sampailah yang garis warna biru. So ini adalah sudut 7. So berapa sudut 7 dia? 45. 45 darjah. Kan ini 90. Kemudian yang ni 45. Sudut keseluruhan bagi sebuah segitiga ialah berapa? 180. Jadi bahagian ini berapa? 45 darjah. 45 darjah. Okey. So kalau ini 45, sudut di sini kalau ini ada garis normal, maknanya dia 90. 90 tolak 45, maka kamu dapat 45 darjah. Okey, jadi untuk makluman kamu memang banyak soalan-soalan sebegini dalam peperiksaan kamu. Kalau kamu buka dalam buku teks, buka buku rujukan, memang dia minta kamu lukis. Okey. Baik, sekarang kalau sudut 7-nya kita dapat I-nya adalah 45 darjah. Okey, sudut genting ialah 41.8 darjah. Baik, sekarang ini adakah sudut 7 melebihi sudut genting? Nur Atika Batrisha. Nur Atika Batrisha, AG2. Adakah sudut 7 melebihi sudut genting? Adakah sudut 7 melebihi sudut genting? Ada tak Nur Atika? Nur Atika, ada tak? Penat saya bercakap seorang-seorang ni. Saya nak jawab cikgu. Ya, kamu jawab. Siapa ni jawab? Siapa dia? Sarah. Apa dia nama? Sarah. Sarah, okey. Baik. Kelas mana kamu? Lebih besar kan cikgu? Ya, lebih besar. I lebih besar daripada C. Okey, dia 45 lebih besar daripada 41. Okey, kalau lebih besar, okey, apakah yang akan berlaku kepada sinar ni? Kalau I lebih besar daripada C, apakah yang berlaku kepada sinar ini? Bila sampai ke permukaan ni, apa berlaku pada sinar ni? Siapa nak jawab? Wan Afiq ada Wan Afiq? Wan Afiq 4KA3 Wan Afiq Izzuddin. Ada tak? Apakah yang akan berlaku? Bila saya terang tadi, banyak yang saya terang. Senang tadi. Benda ni sebenarnya kita belajar yang sebenarnya ada dua perkara saja. Walaupun kita bincang dekat sejam, okey, ada dua perkara saja yang penting. Tapi bila kamu tak dapat, tak memahami yang jadi yang masalah, tak boleh nak jawab. Okey, I sekarang ni lebih besar daripada C. So apakah yang berlaku kepada sinar ini? Okey, untuk yang pertama, sinar ni dia bergerak dalam apa? Di dalam kaca. Dia keluar dekat sini udara, di luar ni udara. Okey, maknanya dia bergerak daripada kawasan berketepatan optik yang tinggi ke kawasan berketepatan optik yang rendah. Okey, sekarang ini didapati bahawa sudut 7-nya 45. Iaitu melebihi daripada sudut genting. So apakah yang akan berlaku kepada sinar 7 ini? Adakah sinar 7 ini akan keluar? Ataupun sinar 7 ini akan dipantulkan? Ada siapa nak jawab? Dia akan keluar cikgu. Okey, ada yang cakap keluar. Okey, apa sebabnya kamu kata keluar? Mesti tahu sebab. Kita tak boleh teka. Jangan teka. Pantulan dia penuh cikgu. Dia akan mana? Dia akan pantul. Dia tak keluar. Siapa yang jawab tadi? Sarah. Farah. Cikgu. Dia Dia keluar sebab pantulan dia penuh cikgu. kan. Kalau keluar dia tak pantul lah. Kalau keluar dia bias. Kalau dia keluar daripada permukaan ini dipanggil biasan. Dia akan dibiaskan. Kalau dia dekat sini dia tak keluar, dia turun ke bawah ataupun dia ke mana-mana, maka ia akan dipanggil sebagai pantul. Dia akan dipantulkan. Okey, saya ulang balik tadi. Kita dah belajar dah benda ni tadi. Saya ulang banyak kali. Kalau kamu betul-betul teliti, saya ulang tak kurang daripada 4 hingga 5 kali.
Okey, sinar ini bergerak daripada medium dalam apa ni? Dalam kaca, mempunyai ketumpatan optik yang tinggi. Kemudian di luar ini ialah udara. Memang mempunyai ketumpatan optik yang rendah. Okey, bila sinar ni dah masuk, dia bergerak lurus sampai ke permukaan ini, soalannya sekarang ni, apakah yang berlaku kepada sinar tersebut? Adakah sinar ini akan keluar? Adakah sinar ini akan dipantulkan? Okey, ya? Dipantulkan. Okey, dipantulkan. Okey, kamu jawab dipantul. Kenapa kamu kata dipantulkan? Sebab sinar cahaya merambat dari medium lebih tumpat ke medium kurang tumpat. Okey, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi satu syarat. Apa dia? Sudut tujuh melebihi sudut genting. Ya, sudut 7 melebihi sudut genting. Dekat sini kamu dapat sudut 7 45. Kamu hitung sudut genting dapat 41. Kalau lebih, maka akan berlaku satu fenomena yang kita buat tadi, eksperimen tadi tu. Iaitu apa dia? Pantulan dalam penuh. Maka sinar tadi ini akan dipantulkan. Bila berlaku pantulan dalam penuh, tadi saya dah bagi tahu, jika berlaku pantulan dalam penuh, maka pada ketika itu sudut 7 akan sama dengan sudut pantulan. Okay. So sinar ini akan dipantulkan. So dipantul ke bawah. Berapa sudut di sini? Mesti sama dengan 45 darjah. So kamu akan dapat 45 darjah. Sudut pantulan 45 darjah. Dia akan dipantulkan. Sampai dekat sini, kelas cuba perhatikan arrow ni, nampaklah. Yang saya nampak arrow ni. Dia tidak dibiaskan. Dia biaskan, tapi dia tak akan nampak ada pembengkokan dekat sini. Dia akan bergerak lurus. Dia akan bergerak lurus keluar ni. Kamu nampak dekat sini ni, dia akan bergerak lurus keluar. Okey, sebab apa? Sebab dia melalui garis normal pada satah ni. Okey, pada satu satah ni, satah garis normal dah banyak. Macam tu. Kalau dekat sini ni 90 darjah lah, dia melalui 90 darjah. Kalau 90 darjah maknanya dia melalui garis normal. Iaitu sudut 7-nya kosong. Maka sudut biasanya juga kosong. Jadi dia akan bergerak lurus. Okey. Baik. Jadi kalau kamu perhatikan, kamu dengar betul-betul apa yang saya jelaskan hari ini yang kita belajar, yang sebenarnya intipati dia tu taklah banyak. Yang kita belajar ialah kita nak faham bagaimana pantulan dalam penuh berlaku. Apakah syarat untuk berlakunya pantulan dalam penuh? Kemudian kita belajar bagaimana kita menentukan sudut genting. Di mana sudut genting ini ialah sudut 7 apabila sudut genting ialah sudut 7 apabila sudut biasan bersamaan dengan 90 darjah. So daripada situ dalam perbincangan kita kemudian dikembangkan melalui hukum Snell, dapatlah satu persamaan, iaitu persamaannya ialah N sama dengan 1 per sin C. Itu saja yang kita belajar dalam jam lebih yang sebenarnya, yang kita dah bincang banyak tu. Okey. Jadi bila kita faham yang ini, barulah boleh diterangkan pada kamu berkaitan dengan fenomena yang berkaitan dengan pantulan dalam penuh. Kemudian aplikasi pemahaman kita pada pantulan dalam penuh. Okey. So untuk kelas hari ini, okay, kita dah habis bincang berkaitan dengan pantulan dalam penuh dan juga sudut genting dan juga sedikit penghitungan secara mudah. Okey. Ya,